pertama faktornya ialah pembelian kenderaan, yang kedua ialah perumahan. Itu kita akan kupas selepas ini. Kalau gaji 2,000 di Kuala Lumpur, doktor, 15% hanya mampu membayar bulanan RM350 dalam tempoh 5 tahun. Tapi kalau RM350 untuk satu bulan, mungkin kereta apa yang nak pakai? Takkan nak pakai kereta second hand. Itu orang cakap apa komen doktor tentang pengurusan kewangan? So kita boleh kategoriskan masalah ni kepada dua kategori. Satu masalah sikap dan satu lagi masalah sistem. So kalau nak menjawab soalan tuan moderator, so kita lebih kepada masalah sikap. Tapi sebelum saya jawab soalan tuan moderator, saya nak juga bawa kepada sejarah Malaysia sedikit. Kenapa kita jadi macam ni? Kenapa walaupun negara maju membangun, bangunan makin cantik, kereta makin mewah. Kalau kita bawa kereta lalu Mont Kiara, kita tengok, oh, bangga jadi rakyat Malaysia. Pergi KLCC mewah, pergi pavilion mewah. Tapi kalau semua ni ada di Malaysia, soalan yang kita kena jawab ialah, kenapa majoriti rakyat Malaysia susah? Adakah kita ni tak mendapat menikmati kejayaan negara kita sendiri? So, walaupun Malaysia maju dalam 20 tahun yang lepas, tapi kes kebankrapan seperti mana tuan moderator kata, makin tinggi. So, bankrupt ni boleh dikatakan dua sebab. Satu masalah sikap dan satu lagi masalah sistem tu sendiri. So, kalau saya nak sebut masalah sikap, mungkin saya touch for the last 5 minutes, saya akan sebut masalah sikap. So, masalah tu agak mudah untuk selesaikan dari segi penguatkuasaan dan juga bank negara dan sebagainya. Tapi dari segi masalah sistem, kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini ialah, pada tahun 80-an, bila Malaysia nak menjadi negara yang mengeluarkan alat-alat kilang dan semuanya, so salah satu tarikan untuk pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia ialah kos labor ataupun kos pekerja yang murah. So gaji agak murah pada waktu itu. So macam mana kerajaan mengatasi masalah gaji murah pada waktu itu? Kita subsidize minyak kita. So kalau tuan-tuan ingat pada tahun 80-an dan awal 90-an, minyak tak sampai RM1 pun, RM1.10. So walaupun gaji kita waktu tu RM1,000, RM1,500 dan sebagainya, dan relatively rendah compare dengan Singapura, alright? Tapi rakyat pada masa tu masih boleh hidup sebab bawa RM200 pergi Carrefour cukup sebulan. Hari ni bawa RM200 pergi Carrefour, mungkin barang seminggu pun tak dapat. Ni hakikat. Saya rasa mak-mak boleh confirm kot. So dulu, sebab ayah saya berniaga kedai runcit, so saya masa kecil kena tolong ayah kat kedai. So kalau orang datang belanja RM150 cukup barang bulan. So lepas 15 tahun, 10 tahun, saya bawa RM150 bukan cukup barang sebulan, mungkin seminggu pun tak dapat. So ni hakikat. So kenapa kita jadi macam ni? Antara sebab ialah kadar inflasi di negara kita terlampau tinggi. Untuk 10 tahun yang sejak tahun 2002, di mana konflik yang berlaku di Iraq. So bila kadar inflasi yang tinggi disebabkan kenaikan harga minyak, so untuk mengasali kadar inflasi ni cara mudah. Kita kena naikkan gaji ikut kadar inflasi. So kalau kadar inflasi 5%, gaji kita kena naik 5%, baru kita punya kehidupan sama seperti tahun lepas. So kalau gaji kita naik 1%, dan saya rasa majoriti orang gaji tak naik. So kalau inflasi 5%, maksudnya kita punya kuasa beli untuk tahun ni adalah lebih sedikit. So with the same amount of money, actually we are getting less items. Lagi sikit barang-barang yang kita dapat dengan gaji. So bila benda tu berlaku ialah, untuk maintain kehidupan yang sama, untuk menghidupkan yang sama, apa yang kita buat? Kita berhutang. Kita terpaksa berhutang. Disebabkan untuk hidup sama seperti tahun lepas. Sebab kita tak boleh cakap dengan anak kita, oh tahun ni kadar inflasi tinggi, gaji ayah tak naik, so jangan makan nasi penuh, makan nasi separuh. Tak sampai hati. So, kebanyakan orang di Malaysia, bila Tok Ki kata gaji 3,000 ke bawah, miskin, saya selalu cakap dengan student saya, bila you grad besok, gaji you majoriti akan bawah 3,000.
So antara title yang you akan dapat sebagai graduan ialah orang miskin. So you belajar 4 tahun, ambil exam setengah mati, title yang you dapat ialah di KL ialah orang miskin. Itu hakikat. Dan 65% penjawat awam di negara ini gajinya masih lebih rendah daripada 2,500. So alhamdulillah tahun ni kita dapat bonus tahun setengah. Katakanlah tahun tak dapat bonus, nak beli baju sekolah pun berhutang. So bila kadar inflasi lagi tinggi pada tahun hadapan, dia tak ada cara kita nak bayar hutang. So hutang ni disebabkan oleh kadar faedah, dia akan berkembang, akan naik. Hutang tak akan berturun. Dalam konsep finance ni kita panggil compounding. So hutang tak akan berturun. So hutang ni dia akan berkembang. So selagi mana pendapatan kita tak naik, maksudnya selagi tu kita tak boleh bayar hutang. So walaupun negara kita maju dari segi 20 tahun yang lepas, tapi majoriti rakyat, 80% rakyat hidup dalam keadaan hutang. Even saya pun, walaupun saya kata ada PhD, tapi saya still berhutang. Antara benda yang saya paling terkejut ialah sejak balik PhD, 4 tahun tak ada kat Malaysia, balik PhD, kata first kali dapat PhD, gaji baru, nak beli rumah, tak boleh beli rumah. Sebab rumah di KL ni terlampau mahal. So soal yang saya tanya sekarang ni ialah, kalau saya yang ada PhD ni tak boleh nak beli rumah, macam mana yang kata 65% penjawat awam nak beli rumah? So masalah perumahan ni masalah serius. Sebab salah satu cara kita nak menjadikan rakyat kita patriotik ialah, rakyat kena rasa Malaysia ni rumah dia. Macam mana rakyat Malaysia nak rasa Malaysia ni rumah dia kalau dia tak ada rumah? Sebab tu Perdana Menteri Lee Kuan Yew dalam satu temu ramah, dia kata untuk menaikkan semangat patriotik rakyat Singapura untuk berperang untuk negeri Singapura, dia kata rakyat dia mesti miliki rumah. So rakyat dia akan pergi perang bukan untuk mempertahankan negara dia, adalah untuk mempertahankan rumah dia. Ya, betul. So tapi soalnya sekarang, sistem pada hari ini menyebabkan bahawa untuk memiliki hidup yang mudah, ataupun bukan untuk mudah, untuk basic necessity in this country has become very difficult. Belum soal harga kereta lagi. Harga kereta memang Malaysia terkenal sebagai negara yang paling mahal, paling tinggi. So kalau kita kata nak hidup dekat negara Malaysia, perlu rumah, perlu kereta, dah mahal, tapi terpaksa juga beli. Sebab takkanlah kita kata kita graduan tak ada kereta, malulah kan. Ayah kata nanti apa, lalu belajar panjang tinggi-tinggi, kereta pun tak mampu beli, mau duk belajar apa, dia kata. Tapi sebabkan kita nak maintain kita punya status di kalangan kawan-kawan, kita berhutang. Macam Tok Ki kata, nak kahwin, tak ada duit, kita pergi mana bayar rakyat? Personal loan, hutang lagi. Itu tak termasuk PTPTN, keluar-keluar dah berhutang. So sebagai graduan sekarang ni, even saya sendiri, kita ada at least 4-5 hutang. Hutang rumah, hutang kereta, hutang kredit card, personal loan. Itu tak masuk Ar-Rahnu. Dan satu benda yang sebagai ahli akademik yang saya nak bagi tahu kepada semua orang ialah, hutang ni dia tak akan berkurang, dia akan bertambah. Sebab kadar faedah yang dikenakan. So bila kadar hutang ni bertambah dari hari ke hari dan gaji kita tak ikut naik, ikut kadar inflasi, maksudnya masalah ni akan lebih jadi kronik. So kalau Tok Ki kata hari ni 30 orang masuk penjara sebab tak bayar hutang, saya tak surprise another 5 years, probably another 100 or 1000 people we gonna put behind bars just because they cannot pay their loan. And masalah kebankruptan inilah masalah serius. Sebab bila kita bankrupt, tak boleh kerja kerajaan, tak boleh kerja lain, rekod kita buruk. So apa yang kita buat? Kita pergi kepada Along. Masalah akan jadi lagi kronik sebab hutang yang Along charge lagi teruk. Dia kata dia charge 10%,
tapi dia charge interest ikut hari. So kadar faedah yang Along charge boleh sampai 2000%. And masalah ni bukan saja masalah berlaku kepada orang yang tak belajar. Masalah ni berlaku even kepada graduan. So macam mana kita nak maju lebih hebat daripada sekarang kalau graduan kita yang sepatutnya memikirkan untuk menyelesaikan masalah orang lain hanya memikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah dia sendiri. So ini antara isu-isu yang kita harus atasi sebagai kerajaan, memikirkan polisi di mana kita mesti menjamin masa depan anak-anak kita, adik-adik saya, student-student saya yang bakal keluar. Sebab as a graduate, they should looking forward for a better life. And kita all semua nak better life. Anak-anak kita nak hidup lebih baik. Sebab tu kita bekerja keras supaya anak kita jangan lalui hidup lagi susah daripada kita. Macam saya berterima kasih kepada orang generasi sebelum saya. Diorang pergi perang lawan komunis, buat universiti. Saya dapat belajar di UIA first degree. Lepas tu kerajaan hantar saya pergi buat degree, masters overseas apa semua. So saya berterima kasih. So dan saya, tanggungjawab saya ialah memastikan generasi anak saya dan cucu saya mesti menghadapi kehidupan lebih baik. Tapi dengan sistem dan juga polisi yang in a way that kita kena make sure that benda ni jangan menyusahkan generasi akan datang. Itu penting. So masalah besar ialah masalah hutang. So itu menjawab soalan pertama ialah hutang untuk hidup. Dan ramai orang berhutang sekarang macam Tok Ki kata ialah untuk hidup. Sebab masalah yang kedua, hidup untuk hutang. Orang yang berhutang banyak ni kerana nak glamour, beli kereta mewah, boleh beli kereta katakanlah Toyota Vios tapi nak juga pakai Toyota Camry. Itu masalah sikap. Dan masalah ni tak berlaku kepada semua orang. Masalah ni hanyalah berlaku kepada orang yang memang dah kaya. Dan kerana pressure dia nak maintain dia punya social standard, so dia berhutang. So masalah tu saya tak rasa serius sangat. Sebab bank negara sekarang pun dah lebih aktif dari segi kontrol numbers of credit card, dari segi kontrol berapa banyak you boleh beli rumah, boleh beli kereta dan sebagainya. So masalah yang kedua ni, hidup untuk hutang lagi mudah diatasi dari segi masalah hutang untuk hidup. Sebab majoriti masalah rakyat sekarang ni ialah hutang untuk hidup. Okey, saya berhenti kat sini. Terima kasih. Assalamualaikum.